Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sebab menonton video ini. Pertama-tama sekali saya nak memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Idlan bin Daniel. Saya adalah seorang pelajar UTHM dalam bidang BBC iaitu Bachelor Degree Catering. Nombor matrik saya DB 200136. Tersasul pula dia ya. Okey. Jadi ini adalah tugasan daripada kos pedagogi yang diajar oleh Dr. Anizam. Jadi tajuk tugasan ini berdasarkan telah diberikan tugasan dia iaitu refleksi filem Laskar Polongo 2014. Jadi biasa dengar Laskar Pelangi, tapi ini Laskar Polongo pula. Saya dapat tahu bahawa filem ini merupakan filem parodi, tetapi dia banyak memberi manfaat kepada kita bagi sesiapa yang belajar, khususnya belajar pedagogi untuk menjadi guru lah. Okey. Jadi saya teruskan dengan slide yang seterusnya ya. Okey, yang pertama sekali adalah teori iaitu atau model pengajaran dan pembelajaran. Daripada filem ini saya dapat lihat dan saya dapat memahami bahawa mereka telah menggunakan teori kognitif salah satunya. Ada banyak lagi tapi saya pilih teori kognitif daripada pandangan saya dan apa yang saya faham lah. Penerangan dia adalah pelajar dia dapat menerima, memproses, menyusun, menyimpan dan mengeluarkan semula maklumat yang diterima. Contohnya Cikgu Musdalifah di mana cikgu yang mengajar murid-murid yang dikatakan Laskar Polongo ni. Cikgu Musdalifah sering menanyakan soalan matematik dan mata pelajaran lain bagi anak murid boleh memahami konsep, seterusnya dapat memberi jawapan. Jadi Cikgu Musdalifah ni dia selalulah daripada filem itu tanya soalan matematik, tanya soalan tentang peta Indonesia, kat mana pulau ni, macam itulah daripada apa yang saya lihat. Okey, seterusnya pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang digunakan dalam filem tersebut. Jadi saya dapat lihatlah bahawa pendekatan yang mereka gunakan adalah pendekatan elektif. Pendekatan elektif ni maksudnya dapat gabungkan pendekatan induktif dan juga didaktif. Boleh gunakan strategi berpusatkan guru, berpusatkan murid dan berpusatkan bahan digunakan dalam aktiviti pemulihan dan penggayaan yang banyak digunakan dalam pengajaran matematik. Seterusnya iaitu strategi pengajaran dan pembelajaran. Okey, dalam filem Laskar Polongo ni di mana saya dapat lihat bahawa Cikgu Musdalifah dia banyak berpusat kepada murid-murid. Sebab murid ni penerangan dia, murid digalakkan melibatkan diri secara aktif, guru seorang yang membimbing murid menjalankan aktiviti. Contohnya Cikgu Musdalifah dia selalu dia tanya soalan matematik pada anak muridnya supaya anak muridnya aktif sewaktu kelas. Jadi bila berlakunya penanyaan soalan interaction communication dua hala ni, anak murid mereka pun akan berfikir. Bila berfikir mereka berbincang dan juga untuk menjawab soalan guru tersebut. Jadi saya dapat lihatlah bahawa Cikgu Musdalifah dia banyak menggunakan strategi berpusatkan murid-murid untuk memastikan anak muridnya faham apa yang telah diajar. Okey. So poin pertama adalah inquiry, penemuan perbincangan. Di mana kaedah ini kelebihan dia adalah
untuk tingkatkan potensi intelektual pelajar, lebih berpusat pada pelajar, macam apa nama dia, strategi tadi. Lepas tu dia dapat membentuk dan kembangkan bakat kendiri pelajar. Contohnya bintang. Bintang yang awalnya tidak tahu mengira, tetapi akhir sekali beliaulah yang berjaya mendapatkan tempat pertama dalam pertandingan kuis pada akhir filem tersebut. Jadi daripada teknik inquiry ni, beliau dapat mengasah bakat dari segi matematik yang beliau minat. Lepas tu beliau teknik ini dapat beri pelajar masa untuk mengasimilasi ilmu pengetahuan yang telah diperolehi. Dan yang terakhir, kelebihan dia adalah untuk elak pelajar daripada belajar secara menghafal. Poin kedua adalah sumangsaran, iaitu pemerahan otak. Saya banyak bagi poin tentang cikgu Muzdalifah yang banyak menanyakan soalan kepada anak muridnya. Ini menyebabkan anak muridnya memerah otak untuk memikirkan jawapan, supaya mereka lebih memahami, bukannya sekadar dapat terima, tidak begitu saja. Okey, seterusnya poin yang ketiga adalah di mana saya dapat lihat dalam filem ini juga, mereka menggunakan alat bahan mata mengajar, contohnya seperti papan hitam untuk lebih proses memahami kan pelajar. Lepas tu ada satu bahagian tu dalam filem itu mereka menggunakan peta dunia ataupun lebih spesifik lagi peta Indonesia, di mana Cikgu Muzdalifah meminta anak-anak dia menunjuk satu tempat yang ditanyakan dan menggunakan abakus, di mana alat ni sering digunakan dahulu untuk mengira matematik. Karakter guru. Okey, penampilan yang seperti nampak di sini, mereka memakai pakaian yang sederhana dan kemas. Contohnya seperti Cikgu Nazar dan juga Cikgu Muzdalifah. Mereka pakaian kemas walaupun filem ini menunjukkan kesusahan, tapi mereka tetap mempergayakan. Contohnya Cikgu Nasar, tengok dia berkemeja kemas dan juga bertali pinggang dan juga seluar selat yang elok sekali. Kedua adalah keprihatinan, di mana Cikgu Muzdalifah dia selalu memikirkan tentang nasib anak muridnya, sebab dia selalu fikir nak buatkan anak dia, murid dia berjaya ke macam mana. Yang ketiga adalah sifat profesional, di mana Cikgu Muzdalifah, sebagai contohnya Cikgu Muzdalifah tidak melibatkan urusan peribadi dan urusan kerja. Ada satu bahagian tu di mana Cikgu Nasar ingin melamar, tetapi ditolak oleh Cikgu Muzdalifah sebabkan beliau nak fokuskan untuk lebih fokus pada anak muridnya supaya lebih berjaya. Dan yang terakhir adalah poin keempat adalah pekerti, di mana saya dapat lihat banyak sangat, memang banyak nilai-nilai baik yang boleh dilihat. Lagi Cikgu Muzdalifah, dia seorang yang baik, sopan santun, sanggup berkorban, tidak mementingkan diri dan juga sabar dan ikhlas. Walaupun anak muridnya tidak pandai, tetapi beliau tetap berusaha untuk membuatkan anak muridnya mencintai ilmu dan mengejar cita-cita mereka. Okay, jadi sekian saja daripada saya, Muhammad Idlan bin Daniel. Terima kasih sekali lagi kerana menonton dan harapnya video ini dapat memberi manfaat pada sesiapa melihat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.